Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat pagi langsung dari Parlimen bersama saya Faiz Syairah Nizam. Hari ini 24 Mei 2023 merupakan hari ketiga mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15 dan sebelum kita membuka aturan urusan mesyuarat yang telah ditetapkan Parlimen pada hari ini, semalam rang Undang-Undang Kesihatan Mental Pindaan 2023 diluluskan Dewan Rakyat. Pindaan itu bertujuan meminda Akta Kesihatan Mental 2001 Akta 615 dan ia susulan pemansuhan kesalahan percubaan bunuh diri di bawah Seksyen 309 Kanun Kesiksaan Akta 574. Dan kalau kita buka kepada aturan urusan mesyuarat yang telah ditetapkan Parlimen pada hari ini merupakan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan antara perkara yang dibahaskan adalah berkaitan dengan jumlah wang tidak dituntut. Dan ini dibahaskan dan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Bintang yang meminta Menteri Keuangan menyatakan jumlah wang tidak dituntut setakat 31 Mac 2023 yang tersimpan dan apakah cadangan untuk memanfaatkan wang tersebut yang terbiar lama untuk pembangunan negara. Antara yang dibangkitkan pula oleh Ahli Parlimen Jerai meminta Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan pendirian kementerian untuk meningkatkan pemberian pemindahan fiskal ekologi untuk pemeliharaan biodiversiti EFT kepada negeri Kedah setimpal dengan pemeliharaan ekologi hutan simpan Ulu Muda selain menjadi sumber penggunaan air mentah oleh negeri berdekatan seperti Pulau Pinang. Turut tersenarai dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, Ahli Parlimen Parit Sulong meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyatakan setakat ini berapa banyakkah jenis produk pertanian yang masih belum mencapai nisbah self-sufficient ratio dan apakah langkah yang akan dilaksana bagi mencapai nisbah yang ideal dalam masa yang sama mengurangkan kebergantungan negara kepada produk pertanian import. Seterusnya dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kubang Pasu yang meminta Menteri Luar Negeri menyatakan apa mungkin langkah-langkah untuk memastikan kedudukan Malaysia dalam ASEAN itu mengembalikan kegemilangan kedudukan dan memainkan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa termasuk ASEAN yang dilihat semakin terpencil dan tidak dinamik seperti mana era tahun 1980-an dan 1990-an dahulu. Seterusnya yang boleh kita bangkitkan atau kita isukan berkaitan dengan isu bekalan elektrik di Sabah. Ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Tawau yang meminta Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menyatakan sejauh mana rancangan Sabah Electricity Sdn Bhd SESB bagi menangani isu bekalan elektrik yang kerap terputus dan yang semakin meningkat di daerah Tawau. Seterusnya yang dibangkitkan pula oleh Ahli Parlimen yang mungkin kita akan dengar dalam waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan hari ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang yang meminta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk menyatakan langkah penjimatan wang kerajaan menerusi pemberian minyak subsidi diesel 70 juta liter sebulan kepada nelayan daripada keterisan akibat penjualan di tengah laut, penjualan minyak kepada pemilik bot nelayan yang tidak layak dan pindah dari lori tangki ke lori tangki yang lain dan tidak masuk ke dalam tangki minyak yang berada di JT yang dibenarkan penjualan oleh pihak berwajib. Antara sesuatu yang boleh kita bangkitkan atau mengambil perhatian untuk hari ini ialah apa mungkin masa depan industri pemprosesan minyak sawit. Ini dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Batu Pahat yang meminta Menteri Perdagangan dan Komoditi untuk menyatakan industri pemprosesan minyak sawit adalah industri yang penting kepada negara. Kebanyakan negara maju berada dalam fasa IR 4.0 dan kini bagaimana taraf kita dan keadaan Malaysia. Saudara, untuk kita saksikan langsung dari Parlimen selain di TV1, anda boleh terus ke saluran berita RTM, ikuti kami juga di rtmparlimen.rtm.gov.my, muat turun RTM Parlimen. Kita terus ke Dewan Rakyat untuk saksikan perbahasan oleh ahli Parlimen yang berkaitan. Pagi ini kita akan mulakan dengan soalan pertama, tetapi saya nak cadangkan. Kita so far rekod kita pernah hingga mencapai soalan yang ke-15. So saya mohon kepada Yang Berhormat bertanya soalan tambahan supaya soalan itu menjadi ringkas dan padat, begitu juga menteri-menteri menjawab. Saya mohon untuk menjawab secara tepat dan padat supaya kita beri peluang kawan-kawan yang bertanya soalan, yang datang awal tak tidur prepare untuk tanya soalan ini, berpeluang untuk bertanya dalam Dewan. Baik, kita mulakan. Saya jemput Tuan Fong Kwee Loon, Bukit Bintang. Terima kasih.
Selamat pagi, salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Tuan Speaker, soalan nombor 1 ini ialah tentang wang tidak dituntut. Saya ingin maklumkan di sini bahawa sehingga 30 April 2023, jumlah wang yang tidak dituntut yang diurus oleh Jabatan Akaunten Negara ialah 11.2 bilion ringgit. Banyak tu, Tuan Speaker. Dan definisi wang tidak dituntut ni ada 3. Definisi pertama ialah wang yang tidak dibayar kepada empunya seperti gaji, bonus, dividen dalam tempoh setahun atau lebih. Yang kedua, wang dalam akaun perdagangan antara pembekal dan juga syarikat ada lebihan dalam tempoh 2 tahun atau lebih. Dan yang ketiga, yang paling banyak sekali, kira-kira 70% daripada 11.2 bilion ringgit ini ialah wang dalam akaun bank yang tidak aktif dalam tempoh 7 tahun atau lebih. Katalah kalau Datuk Speaker buka 3-4 akaun, bank yang pertama yang Datuk Speaker buka itu dah terlupa dah. Di situ ada RM1,000. Lepas 7 tahun, wang itu akan dihantar oleh bank kepada Jabatan Akaunten Negara. Jadi RM1,000 itu adalah wang tidak dituntut. Dan sekarang ini jumlahnya, sebagaimana saya sebut tadi, 11.2 bilion. Dan kita telah mengembalikan sebanyak 3.3 bilion sehingga 23 Mei semalam kepada rakyat yang menuntut 3.3 bilion. Dan soalan yang kedua dalam soalan ini adalah bagaimana kita nak memanfaatkan wang yang tak dituntut itu. 10 bilion kita masuk dalam simpanan tetap, dan daripada simpanan tetap itu dapat 250 juta ringgit setahun, kira-kira dah tiap-tiap tahun selama 10 tahun dah kita dapat. Dan wang 250 juta ringgit itu kita kembalikan semula dalam wang yang disatukan dan digunakan untuk pembangunan dan juga bantuan rakyat. Ya. Jadi ini setakat ini yang saya boleh kongsikan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah Yang Berhormat ingin bercadang bahawa mewujudkan satu tanah beasiswa pendidikan menggunakan wang yang tidak dituntut ini untuk membantu pelajar-pelajar yang layak dan mereka tidak mempunyai sumber kewangan? Dan apakah usaha yang kerajaan akan untuk menjejaki pemilik ini? Terima kasih. Silakan Menteri. Kumpulan wang disatukan ni ada 3. Satu, akaun hasil disatukan. Di situ kita masuk 3 bilion ringgit daripada wang tak dituntut. Yang kedua, akaun amanah disatukan. Di situ ada 7 bilion wang tak dituntut. 10 bilion ini sebagaimana saya nyatakan tadi masuk dalam simpanan tetap, dan ada 1 bilion untuk pusingan untuk kita pembayaran. Untuk cadangan memberikan beasiswa daripada wang itu, 250 juta ringgit setahun daripada hasil itu, bolehlah kita berikan pertimbangan. Tapi setakat ini kita berikan untuk hal-hal secara umum untuk kembalikan duit itu kepada rakyat. Dan siapa-siapa yang ingin menuntut wang tak dituntut ini, sila buka portal www.janm.gov.my, Jabatan Akaunten Negara Malaysia, ya. Buka di situ, dan kemudian ada satu portal GUMIS, Government Unclaimed Money Information System, EGUMIS. Kalau sudah ahli-ahli Yang Berhormat buka sekarang, saya silap Yang Berhormat Pengkalan Kubang Kerian ada, Yang Berhormat Beluran ada, Yang Berhormat Bagan Serai ada, 5,000 ke agaknya, ya. Lepas tu boleh tuntutlah dalam masa 14 ke 30 hari apabila dokumen lengkap diberikan, maka boleh dapat wang itu kembali. Saya juga ingin menyeru pada rakyat di luar sana yang menonton siaran ini, silalah tuntut. Wang yang tak dituntut itu pertama kena cek dulu sama ada kita ada atau tidak wang tak dituntut. Oleh kerana nombor kad pengenalan saya ini diketahui oleh ramai orang, jadi ada orang lain cuba menuntut wang saya, lebih kurang 12 orang. Janganlah buat begitu, ya. Dan
siapa-siapa yang ingin menuntut wang tak dituntut ini tidak perlu menyediakan ejen atau melantik ejen dan tak perlu ada sembarang pembayaran pun. Terus sahaja pada portal yang berkaitan, Jabatan Akauntan Negara akan memproses. Kuala Terengganu. Baik, terima kasih. Kuala Terengganu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Artinya agak banyaklah 11.2 bilion wang yang tidak dituntut. Soalan saya ialah sejauh manakah usaha kerajaan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk memaklumkan berkenaan dengan perkara ini. Mungkin selain daripada kita menggunakan data-data terkini berkenaan dengan melalui suruhanjaya komunikasi ataupun melalui maklumat kepada pejabat penghulu ataupun ketua kampung dan sebagainya. Inilah mereka yang perlu untuk kita dapat maklumat untuk mereka kita berikan kepada mereka dalam usaha untuk memastikan supaya wang tidak dituntut ni semasa ke semasa mesti dikurangkan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bagan Serai. Dulu Kek Gantang pindah. Kita ada buat program-program kesedaran, taklimat kesedaran wang tak dituntut. Saya juga mengarahkan Jabatan Akauntan Negara untuk masuk dalam TV dan sebagainya. Nyatakan dalam segala libat urus kita dengan rakyat, jika ada pameran selalunya ada booth wang tak dituntut. Dan setiap kali kita membuat pengumuman-pengumuman tentang wang tak dituntut, kadang-kadang satu hari pertanyaan sehingga 30,000 pertanyaan secara online dan juga telefon, segalanya ada. Bukalah portal Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang ada dan boleh kita dapatkan segala maklumat di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Tuan Sabri bin Azid Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Jerai. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, pelaksanaan insentif kewangan bagi konservasi biodiversity dan hutang ecological physical transfer for biodiversity compensation EFT keadaan kerajaan negeri telah diperkenalkan pada tahun 2019 bagi melindungi untuk memelihara kawasan perlindungan protected area yang penting bagi perkhidmatan ecosystem services termasuk kawasan tatahan air seperti hutan simpang hulu muda. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC telah menyalurkan peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 14.648 juta kepada kerajaan negeri Kedah, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 5.83 juta pada tahun 2019. Ringgit Malaysia 4.409 juta pada tahun 2021 dan ringgit Malaysia 4.409 juta pada tahun 2022. Jumlah keseluruhan peruntukan EFT tahun 2023 kepada negeri telah ditingkatkan kepada ringgit Malaysia 150 juta berbanding ringgit Malaysia 70 juta pada tahun 2022. Peruntukan ini turut mengambil kira pewataan kawasan perlindungan baharu termasuk habitat harimau dan mempergiat penanaman semula pokok di kawasan terosok. Pelaksanaan EFT telah ditambah baik menerusi pengenalan kriteria ekologi berdasarkan keberhasilan penentuan pengakhiran EFT kepada negeri-negeri pada tahun 2023 akan mengambil kira kepada penilaian pencapaian EFT dan keluasan kawasan perlindungan negeri-negeri. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Jerai. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma pertimbangan peruntukan tambahan untuk EFT bagi hutan ulu muda ini wajar kerana negeri tidak mempunyai sumber kewangan yang lain di samping langkah
untuk memelihara biodiversiti demi manfaat termasuk kepada negeri berdekatan. Pemberian EFT sepatutnya turut mempertimbang aspek-aspek secara menyeluruh dan tidak hanya kepada pemeliharaan terhadap biodiversiti semata-mata. Hutan Ulu Muda menjadi sumber air mentah kepada dua negeri berdekatan. Oleh itu, Kedah menuntut 100 juta pampasan terhadap pemuliharaan hutan Ulu Muda. Mohon pandangan Menteri. Ya, Menteri. Menteri tarik mic dekat sikit bagi suara kuat sikit. Okey, thank you. Terima kasih Yang Berhormat Cerai. Saya banyak terima kasih prihatin terkait isu ini. Saya nanti berbincang sama saya punya kementerian tengok bagaimana yang paling bagus yang kita cepat mengatasi hal ini bagi Yang Berhormat. Terima kasih. Ya, Menteri akan bincang. Silakan Tampin. Terima kasih Datuk Ketua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah meningkatkan peruntukan pemberian pemindahan fiskal ekologi kepada 150 juta pada tahun ini berbanding 70 juta pada tahun 2022. Soalan saya, sejauh manakah inisiatif ini telah berjaya dalam memberi galakan kepada kerajaan negeri sejak ianya diperkenalkan pada tahun 2019 untuk mewartakan lebih banyak kawasan perlindungan yang merupakan kawasan penting bagi perkhidmatan ekosistem. Keduanya, sambungan soalan Jerai tadi, adakah kementerian berhasrat untuk mewujudkan satu peruntukan khas supaya dapat memberikan insentif tambahan yang baru kepada negeri-negeri yang berkorban dalam aspek penjagaan hutan dan kawasan tadahan air seperti di Ulu Muda? Ya. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nanti berbincang sama saya punya kementerian. Saya akan bertimbang. Kena ada diaudit lah. Itu nanti peruntukan yang lebih lah, kasih yang tempat yang sudah terkorban. Saya faham ini. Saya nanti berbincang sebab saya ini tahu ini yang masalah yang sudah ditimbulkan. Terima kasih Yang Ketua. Ya, dia faham, kita akan bincang insya-Allah. Baik, saya jemput Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Parit Sulong. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Soalan saya soalan nombor 3. Silakan Menteri. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Parit Sulong. Self-sufficiency ratio SSR atau nisbah sara diri merupakan pengukuran terhadap kemampuan sesebuah negara untuk memenuhi keperluan domestik melalui pengeluaran tempatan. Dalam konteks sekuriti makanan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM memantau status bekalan 8 komoditi makanan utama, yaitu beras, daging ayam, telur ayam, daging lembu, susu segar, sayur, buah dan ikan makanan, edible fish. SSR yang dicatatkan bagi 8 komoditi makanan utama tersebut pada tahun 2021 adalah seperti berikut. Beras 65%, daging ayam 99,9%, telur ayam 114,4%, daging lembu atau kerbau 18,9%, susu segar 56,7%, sayur-sayuran 46,7%, buah-buahan 77,4%, ikan makanan 91,7%. Berbagai inisiatif jangka pendek dan jangka panjang telah dilaksanakan untuk meningkatkan jaminan sekuriti bekalan makanan negara. Fokus diberikan kepada pengeluaran domestik komoditi asas bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber import. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Perluasan penternakan secara feedlot dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan lembu berdaging untuk mencapai SSR sebanyak 50%. Pada tahun 2030, seperti yang dinyatakan di dalam TAN 2.0. Selain itu, berbagai strategi turut dirangka daripada aspek pengeluaran termasuk memantapkan pusat kuarantin swasta untuk menampung tambahan import lembu hidup serta mengenal pasti pemain industri yang berkebolehan tinggi untuk diberkembang ke satu tahap yang lebih baik. Kementerian turut mempergiat pelaksanaan program pembiak bakaan berstruktur untuk meningkatkan genetik baka tenusuk adaptasi tempatan. Untuk jangka masa panjang, Kementerian akan memastikan pembangunan infrastruktur dan logistik industri ternakan feedlot ditambah baik dan diselenggara.
Dan kedua, melaksanakan program Smart Sawah berskala besar, Smart SPB, yang menyasarkan peningkatan purata hasil padi per hektar daripada 3,5 tan metrik kepada 7 tan metrik dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 melalui berbagai kaedah pelaksanaan seperti pertanian kontrak, sewaan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, KPKM juga akan memperkukuh industri input pertanian domestik secara bersasar untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber import yang mempengaruhi kos pengeluaran dan kenaikan harga makanan. Pertama, menghasilkan pengeluaran jagung bijian sebanyak 600,000 tan metrik yang dapat mengurangkan kebergantungan import bahan makanan ternakan sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Dalam hal ini, program dan inisiatif dirangka melalui pengukuhan program pembangunan jagung bijian negara. Speaker, sikit lagi. Yang kedua, membangunkan bahan makanan ternakan alternatif seperti Black Soldier Fly dan Palm Kernel Expeller (PKE), Palm Kernel Cake (PKC), dan memperkasa industri benih tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada import input pertanian. Dan walau bagaimanapun, keterjaminan makanan boleh dipenuhi sama ada melalui pengeluaran tempatan atau sumber import. Sumber import diperlukan kerana terdapat komoditi makanan yang tidak dapat dihasilkan secara domestik disebabkan oleh faktor kesesuaian iklim, tidak ekonomik, kekangan sumber tanah dan tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Baik, Parit Sulong. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang diberikan. Dalam menyokong IR 4.0 dan agenda TVET negara, industri pertanian juga perlu menuju ke arah mengamalkan amalan pertanian moden dengan menggunakan teknologi terkini seperti AI, Big Data Analysis, penggunaan drone. Jadi soalan tambahan saya pada kementerian adalah apakah kementerian mempunyai inisiatif ataupun galakkan daripada kerajaan bagi memangkin bidang pertanian untuk menuju ke arah pertanian moden sekaligus boleh meningkatkan produktiviti pertanian negara. Terima kasih. Baik, Tri. Ya, terima kasih kepada soalan yang berdas daripada Parit Sulong. Kementerian kita memang sentiasa nak menggalakkan penggunaan teknologi moden dalam aktiviti pertanian. Dan cara galakan kita seperti berikut. Yang pertama, geran padanan, matching grant dengan kadar 50/50 bagi perolehan mekanisasi, otomasi atau teknologi pintar seperti IoT yang melebihi RM15,000 per unit. Kadar maksimum insentif adalah RM50,000 per seorang peserta. Kedua, geran padanan dengan kadar 40/60 kerajaan syarikat bagi pembangunan pertanian vertikal bersekitaran terkawal. Contoh seperti kilang tanaman bagi tanaman bernilai tinggi. Kadar maksimum insentif adalah RM200,000 Malaysia per syarikat. Ketiga, sistem penanaman konvensional dengan kadar maksimum RM15,000 Malaysia per hektar. Dan keempat, sistem penanaman teknologi tinggi seperti vertikasi, hidroponik dan pertanian vertikal dengan kadar maksimum RM50,000 per peserta, minimum 5,000 polybag atau point tanaman. Dan untuk dan salah satu contoh pelaksanaan program itu adalah melalui AgTech, Digital Agriculture Technology yang telah diluluskan pada belanjawan 2023 ini, dan 100 juta ringgit Malaysia akan diperuntukkan melalui LPP. Terima kasih. Terima kasih. Beluran. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Dimaklumkan tadi oleh Timbalan Menteri bahawa SSL kita bagi ayam lebih daripada 100%, telur 114%. Tetapi nampak sekarang ni kita mengimport kedua-dua bahan makanan ini daripada luar. Begitu juga daging 18%. Tentu sekali saya ingin tahu selepas NFC, apa program dan pendekatan dibuat oleh kementerian untuk membangunkan industri ternakan di negara kita. Kerana apa yang berlaku sekarang ini, kita lebih banyak nampak membangunkan industri pengimportan daging daripada India, Datuk. Kalau dulu ada 18-19 loji kita iktiraf, sekarang ini di fast track hampir 40 dah loji-loji yang akan diiktiraf oleh kerajaan, oleh kementerian untuk mengimport daging daripada India. Maknanya kita lebih menumpu kepada pembangunan industri pengimportan daripada membangunkan ternakan di negara kita. Apa program dan pendekatan yang dibuat oleh kementerian dan kerajaan untuk membangunkan industri ternakan di negara kita? Terima kasih. Short and sharp. Silakan. Okey, yang tadi saya mengatakan kerajaan memang ada plan atau perancangan untuk meningkatkan secara feedlot. So contoh ladang lembu feedlot seperti di mana? Di ladang satelit di 8 negeri
meliputi Johor, Negeri Sembilan, Perak, Terengganu, Kelantan dan Kedah. Dan selain itu terdapat juga ladang di bawah projek Taman Kekal Pengeluaran ruminan TKPR di negeri projek ternakan ruminan Cerating, Pahang, Johor dan Perak. So ini merupakan contoh-contoh yang menunjukkan komitmen kerajaan melalui KPKM untuk meningkatkan memperkasakan industri ternakan tempatan. Dan tidak betul kalau mengatakan kerajaan sekarang ini cuma mementingkan untuk import daging daripada luar. Kerana yang penting itu kita nak memastikan bekalan di tempatan memang cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya difahamkan Yang Berhormat Kubang Pasu tidak berada dalam Dewan. Maka saya jemput Tuan Loh Sufi Tawau. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. SCSB Sabah TNB miliki berbilion keuntungan genset lama. Siang malam elektrik mati. Harap Madani bantu Sabah. Terima kasih. Silakan. Boleh dengan pantun atau tak pantun jawab. Terima kasih Tuan Yang Bertuah dan terima kasih Berhormat Tawau. Yang Berhormat Tawau. Prestasi sistem perbekalan elektrik di Sabah dipantau dengan menggunakan Intes Purata Tempoh Gangguan Sistem Average Interruption Duration Index SAUTI yang mengukur tempoh gangguan pengalihan elektrik kepada pengguna dalam tempoh setahun. Sasaran SAUTI di Sabah bagi tahun 2023 adalah sebanyak 250 minit per pengguna per tahun. Dan setakat 31 hari bulan Mac 2023, Sabah mencatatkan SAUTI sebanyak 74.91 minit per pengguna. Secara umum, faktor-faktor penyumpan kepada gangguan bekalan elektrik adalah disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Gangguan binatang liar, pokok-pokok yang mengganggu kabel, kerosakan kabel dan lebihan beban yang berpunca daripada sambungan haram. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan melalui Sabah Elektrik Sdn Bhd SESP telah melaksanakan inisiatif berikut. Pertama, pelaksanaan aktiviti sekarangnya pencegahan preventive maintenance melalui inisiatif berikut. Nombor 1, pemasangan distribution automation bagi mengurangkan tempoh gangguan dan mempercepatkan kerja-kerja pemulihan bekalan yang dilakukan secara jarak jauh, remote. Dan kedua, penggunaan teknologi drone bagi melakukan rotaan talian dan kabel elektrik yang akan menjimatkan masa pemeriksaan dan pelaksanaan projek-projek penaik taraf sistem bekalan elektrik meliputi perkara-perkara berikut. Nombor 1, projek penukaran kontraktor bertepat. Kedua, penukaran alat suis dan kerja naik taraf, perpasangan atau peralatan usan dan menaik taraf bekalan bagi mengatasi susut hutan, potestro bagi menangani isu peningkatan permintaan elektrik di kawasan pantai timur Sabah, termasuk daerah Tawau. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah sedang memperhalusi opsi-opsi perencanaan dengan mengambil kira kecukupan bahan api dan kos pembekalan. Antara opsi yang telah dimutamakan adalah pelaksanaan solar berskala besar bersekali dengan sistem penyimpanan tenaga bateri, large scale solar and battery energy storage system yang dijangka akan mula beroperasi pada tahun 2025 atau 2026. Selain itu, kerajaan juga serta melaksanakan beberapa projek menaik taraf infrastruktur sistem perbekalan elektrik khususnya di daerah Tawau seperti berikut. Pertama, pembinaan projek pembahagian di Pencawan Pembahagian Utama PPU Kuhara. Kedua, pembinaan projek pembahagian di PPU Seri Inta serta menaik taraf sistem talian 33 kW dan 11 kW
ditawar melalui pembinaan PPU Wakupatan. Nombor 3, pengukuhan sistem penghantaran melalui pembinaan pencawan masuk utama PMU apas 132 slop 33 slop plus kilowatt ditawar. Kerajaan sentiasa komited untuk membantu menyelesaikan masalah gangguan bekalan elektrik dan memenuhi peningkatan permintaan elektrik di Sabah, khususnya di kawasan pantai timur Sabah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Awal. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan berkenaan masalah bekalan elektrik di Sabah dan Tawau. Pertama, adakah kapasiti tenaga elektrik di Sabah mencukupi? Kedua, apakah langkah jangka pendek dan panjang Syarikat Elektrik Sabah Berhad SESB yang 80% dimiliki oleh Tenaga Nasional Berhad TNB untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, adakah wujud mekanisme pemberian pambasan ganti rugi kepada pengguna? Yang keempat, minta jaminan SESB memberi notis awal dan kemaskini setiap 30 minit mengenai catuan bekalan elektrik melalui media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ini jawapan nombor 1-nya adalah teks panjang. Bolehkah saya nanti sebab itu masa punya tidak cukup. Kalau boleh saya terus saja, saya permintaan izinkan saya kasih habis pun boleh, Tuan Yang Di-Pertua. Okey, I try my best. Izinkan saya. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman yang ahli yang berhormat, bagi mengatasi masalah ini, kerajaan melalui Sabah Elektrik Sdn Bhd SESB telah melaksanakan perancangan melalui Pelan Mitigasi SESB bagi memastikan ketahanan sistem krik Sabah serta meminimumkan perlucutan beban atau dengan izin krik shielding. Antara perancangan mitigasi yang dilaksanakan oleh seperti berikut: Pelan jangka masa pendek. Pertama, melaksanakan pengurusan dari sudut permintaan sekiranya recharge margin pada krik kurang daripada 80 MW. Kedua, melaksanakan tambahan anggaran kapasiti penjanaan sebanyak 18 MW daripada loji jana kawasan sedia ada di Sabah. Nombor 3, mengoperasikan semua unit penjanaan mudah alias SESB yang sedia ada dengan anggaran kapasiti sebanyak 5 MW. Keempat, penjadualan semula gangguan yang dirancang terhadap generator ketarik yang akan datang. Kelima, pemasangan set unit penjanaan mudah alih atau dengan injin mobile genset dengan kapasiti tambahan sebanyak 10 MW oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Nombor 6, menggerakkan pengurusan dari sudut pembinaan yang diperpentingkan dengan inisiatif kepada pelanggan industri. Ketujuh, pemasangan set unit penjanaan mudah alih atau dengan injin mobile genset dengan kapasiti sebanyak 30 MW disandarkan atau lahat tatu. Dan ke-8, pelucutan beban atau load shedding hanya akan dilaksanakan sekiranya diperlukan. Pelan jangka masa sederhana. Nombor 1, pertamanya, pemasangan 2 turbine gas berkapasiti 20 MW setiap satu oleh TNB di Sabah. Walau bagaimanapun, perkara ini memerlukan peruntukan gas yang mencukupi. Kedua, perancangan pelan perbangunan penjanaan bagi meningkatkan recharge margin berada pada paras melebihi 30% Sabah di Sabah dan melakukan semakan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali terhadap plan generator outage. Plan jangka masa panjang, perancangan plan pembangunan penjanaan bagi meningkatkan recharge margin di Sabah melebihi 40%
paras 30% serta mematuhi Kod Krik Sabah dan wilayah persekutuan Labuan. Sekian, terima kasih. Lagi soalan kedua. Oi, ada lagi? Ada dua, tadi ada 3 soalan. Saya ingat yang lain tu jawapan tulis lah ya. Bolehlah, boleh. Jawapan bertulis. Terima kasih. Kota baru. Itu yang dia suka. Ya. Sabah juga. Ya. Oh, silakan. Okey. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Duduk dulu. Okey, untuk menangani bekalan elektrik di Sabah dan di Labuan di bawah pentadbiran yang lalu, kita mempunyai banyak plan-plan. Antara yang utamanya sebagaimana Yang Berhormat sebut tadi, plan pembangunan penjanaan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Dan yang keduanya plan transformasi SESB. Soalan saya, yang pertama, saya ingin tahu apakah status penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah yang perlu ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam proses pengambil alihan kawal selia bekalan elektrik di Sabah. Yang kedua, saya ingin tahu apakah status pembinaan dan juga pembangunan empangan hidroelektrik Maligan Padas yang telah dirancang untuk mengatasi masalah bekalan elektrik di Sabah dan juga di Labuan. Terima kasih. Baik, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya dengar ini hari ini saya pun tahu sekarang dekat Sabah punya ada banyak itu saya faham dekat itu sama itu dekat Labuan. Sekarang banyak ada itu elektrik punya problem. Sekarang kita punya kerajaan pun sedang sekarang tengah berbincang, tadi pun sama berbincang, selalu berbincang, minta maaf. Sebab ini saya punya kementerian mau mengatasi ini hal ada yang buat itu untuk maklumat yang berhormat, projek ini telah dilulus dalam masyarakat JPP PEC. Sabah bahagian 2022 pada 25 Ogos 2022. Projek ini dijangka akan operasi ini pada tahun 2027 jika ini siaplah. Statusnya terkini Suruhanjaya Tenaga sedang meneliti tema-tema teknikal dan komersial dengan syarikat tersebut. Jawatan kuasa perancangan pelaksanaan pembekalan elektrik dengan tarif JPP PEC Sabah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Clear dah. Nampak. Saya jemput seterusnya Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Menteri, silakan. Ya Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Pertanian dan Kerjasama Makanan KPKM meletakkan syarat supaya nelayan perlu mengisytiharkan hasil pendapatan sebelum membuat pembelian minyak bersubsidi menerusi perisytiharan sebagai salah satu langkah memastikan bantuan subsidi yang disediakan oleh kerajaan digunakan untuk aktiviti penangkapan ikan. Selain itu, KPKM juga sentiasa menjalankan pemantauan berterusan terhadap penyaluran minyak diesel bersubsidi nelayan agar tidak berlaku ketirisan dalam perbelanjaan kerajaan seperti berikut. Penguatkuasaan dan pemantauan berterusan dengan kerjasama agensi penguatkuasaan. Mulai 1 Mac sehingga 31 Ogos 2023, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah melancarkan Ops Tiris. Ops Tiris bertujuan untuk memastikan pelaksanaan subsidi diesel tidak mengalami ketirisan dan sampai ke pihak yang layak menerimanya. Tindakan penguatkuasaan ini melibatkan jabatan kerajaan dan agensi penguatkuasaan antaranya APMM, PTRM, Custom, Immigration, LHDN dan LKIM dan DOF yang dari KPKM. B. Memantapkan tadbir urus korporat dan tata kelola berkaitan pengurusan penyaluran minyak bersubsidi di peringkat LKIM dan juga di Persatuan Nelayan PN. C. Meningkatkan kecekapan kaedah agihan atau jualan di jeti dan pusat jualan dan mendapatkan komitmen dan sokongan padu daripada komuniti nelayan terlibat dalam melaporkan sebarang aktiviti penyelewengan kepada pihak berkuasa. Sekian, terima kasih. Silakan Bukit Gantang. Apakah kerajaan sedar banyak kali media mendedahkan isu ketirisan
Dan apakah kerajaan sedar di mana berlaku keterusan? Struktur yang ada, subsidi minyak diberikan kepada C2 sahaja, bukan kepada kapal C. Padahal C2 dan C menangkap di laut yang sama. Ini menyebabkan C2 membeli minyak subsidi daripada C. Kapal C menjual minyak subsidi tanpa pergi ke laut. Jadi apakah langkah-langkah yang patut kerajaan ambil? Apa yang lebih? Maka lebih ada. Yang kedua, apakah kerajaan ada kesediaan untuk membantu nelayan yang kategori A dan B dengan menambah allowance sara hidup daripada 300 kepada 500. Baik. Dengan tidak ada penambahan peruntukan, hanya mengambil wang subsidi, mengelakkan daripada keterusan. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Ya, terima kasih kepada soalan yang ditujukan daripada bekas atau mantan pengurusi LKIM. Dan saya bacakan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, saya nak memberikan angka untuk kes ketirisan diesel bersubsidi. Dan berdasarkan statistik tindakan kes oleh KPDN, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan LKIM, sebanyak 70 tindakan kes melibatkan kesalahan berkaitan dengan diesel bersubsidi telah direkodkan dengan nilai keseluruhan berjumlah RM714,850 Malaysia pada tahun 2022, manakala 38 kes dengan nilai sebanyak RM435,567,20% pada tahun 2023 ini. Dan berdasarkan jumlah kesalahan berkaitan diesel subsidi nelayan, nilai ketirisan subsidi diesel nelayan pada tahun 2022 telah dianggarkan sebanyak RM745,850 Malaysia berbanding dengan nilai subsidi yang ditanggung oleh kerajaan iaitu 1.84 bilion. So maksudnya kes ketirisan itu bukan sebesar apa yang Pergi Kantang yang mengatakan. Yang kedua adalah tidak sah bahawa kerajaan sekarang ini tidak memberikan diesel bersubsidi kepada C2. Mulai tahun 2019, pemberian subsidi kepada vessel C2 telah dihentikan lanjutan daripada pelaksanaan rasionalisasi subsidi oleh kementerian. Dan kalau ada kes di mana YB dapat tahu ada yang pemilik vessel C2 yang dapat beli diesel bersubsidi ini, sila lapor kepada kementerian. Terima kasih. Terima kasih. Telinga. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Sebelum saya lanjutkan soalan, saya ingin bersetuju dengan kenyataan bahawa kita harus melihat pandang serius terhadap subsidi yang diberikan yang disalahgunakan. Jadi baiklah Perikatan Nasional turut menyokong supaya subsidi ini dirasionalisasikan. Soalan saya adalah sambung kepada insentif yang hasil tangkapan ikan tersebut. Saya ingin ulas dan bertanya bahawa adakah selain insentif berasaskan produktiviti diutamakan dan diberikan perhatian khusus, bolehkah kita juga menyusun supaya nelayan-nelayan yang menggunakan bot A dan B diberikan insentif untuk membeli bot yang lebih besar supaya mereka boleh tambah hasil mereka dan juga tambah juga pendapatan mereka melalui urusan koperasi secara berkelompok. Terima kasih. Silakan Menteri. Memantangkan sumber laut dari zon A dan B semakin berkurangan kerana is depleted resources. So kita menggalakkan penangkapan ikan pada laut dalam dan pertukaran daripada vessel itu, kalau nak di-upgrade kepada vessel yang lebih besar, kita akan menggalakkan mereka untuk melakukan penangkapan pada zon C dan C2 yang luar, bukan terhad kepada zon A dan zon B saja. Dan secara rule of thumb, RM1 satu liter diesel bersubsidi biasanya akan menghasilkan nilai tangkapan ikan lebih kurang 1 kilo. So ini secara rule of thumb. So kita akan sentiasa untuk meningkatkan pemantauan dari segi ketirisan ini dan supaya matching untuk mematangkan hasil tangkapan dengan diesel yang telah digunakan pakaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan On bin Abu Bakar Batu Pahat. Soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat. Dasar revolusi perindustrian keempat, IR negara mengatakan bahawa IR 4.0 merujuk kepada transformasi disruptif dalam industri melalui penggunaan teknologi baharu. Antara langkah-langkah Kementerian Perdagangan dan Komoditi atau KPK untuk meningkatkan kecekapan industri pemprosesan sawit ke tahap IR 4.0 adalah pertama, memberi fokus kepada otomasi, penggunaan mesin, keterhubungan dan analisis data yang bercirikan penyepaduan teknologi termaju seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, percetakan 3D, robotik serta analisis data raya. Yang kedua, penggunaan teknologi baharu yang akan mengubah cara produk direka, dihasil dan diagih untuk meningkatkan kecekapan, mutu dan produktiviti serta memberikan fleksibiliti yang lebih besar dalam memenuhi permintaan pelanggan. Dan KPK melalui Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB dalam perancangan untuk bekerjasama dengan syarikat yang berkepakaran dalam bidang data raya bagi membina sebuah kilang kelapa sawit pintar IR 4.0 di Keratung, Pahang. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengumpul data, pengendalian dan membentuk kecergasan buatan, menguji pencapaian proses dan keselamatan data serta menyediakan kemudahan latihan. Kilang yang akan dibina akan menjadi model contoh kilang pemprosesan minyak sawit mentah yang mengadaptasi teknologi gabungan inovasi sedia ada dan teknologi IR 4.0. Selain itu, kilang tersebut juga akan berperanan sebagai pusat penyelidikan dalam penerokaan teknologi IR 4.0 yang dapat memberi manfaat kepada pemilik kilang kelapa sawit khususnya dan industri sawit secara keseluruhan. Kilang tersebut akan mempunyai kapasiti pengeluaran sebanyak 30 metrik tan sejam dan anggaran pelaburan adalah berjumlah RM45 juta ringgit yang akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak syarikat. Yang kilang tersebut akan mempraktikan pelbagai inovasi yang telah dibangunkan oleh MPOB dan pihak industri dalam meningkatkan pengeluaran, kualiti dan kelestarian proses penghilangan kelapa sawit. Antara inovasi yang akan dibangunkan adalah penggunaan teknologi analitikal data dan kecergasan buatan untuk penganalisis data. Algoritma kecergasan buatan akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan memberi cadangan penambahbaikan bagi memastikan operasi penghilangan dapat dijalankan secara optimum. Ini dapat meningkatkan kecekapan penghilangan, meminimumkan kejadian kerusakan, peralatan yang tidak dijangka serta dapat mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga. Selain itu, teknologi IoT juga akan digunakan untuk menghubungkan peralatan dan sistem melalui komputer visual dan sensor yang boleh membolehkan kilang mengumpul data dan memantau operasi kilang seperti kawalan suhu, tekanan, kelembapan dan penggunaan tenaga secara data masa nyata. Data-data tersebut akan dianalisis bagi membolehkan proses penyelenggaraan dilakukan dengan cepat dan tepat, melaksanakan perancangan, pencegahan serta menjimatkan tenaga dan kos operasi. Terima kasih. Sejeput Batu Pahat. Menteri, soalan tambahan, apakah kerajaan merancang untuk mengurangkan penggantungan kepada buruh asing di sektor ladang sawit melalui usaha inovasi khususnya untuk mengutip dan mengumpul buah sawit dari pokok? Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat bertanya mengenai dengan kerajaan ataupun kementerian memang ingin mengurangkan kebergantungan kita kepada
kebergantungan kita kepada buruh asing sebab kita sekarang ni melatih kepada yang anak-anak kita yang tempatan ini supaya berminat di dalam perindustrian ataupun bahagian peladangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Seri Jemuk Machar. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya baru pulang daripada Kazan, Rusia, Tatarstan bersama dengan Kota Raja dan Kota Tinggi. Dan dalam pengamatan kami di sana, kenapa Rusia boleh dikatakan sebagai green superpower dengan izin kerana penggunaan teknologi yang meluas dalam peladangan dan mengambil kira kesan El Nino yang bakal melanda negara dan khususnya sektor minyak sawit. Apakah perancangan kementerian menggunakan teknologi untuk membantu kita menangani isu ini kerana ada lagging effect kepada sektor kita ini untuk setahun setengah akan datang. Dia bukan datang sekarang tapi tahun depan. Jadi apakah strategi kementerian untuk menangani El Nino menggunakan teknologi? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Machang. Sebenarnya dalam kementerian ada membuat perancangan juga untuk membina perkara-perkara yang untuk kepada kepakaran-kepakaran seperti yang disebut dalam IR 4.0 ini, tetapi kita sebenarnya mendapat banyak masalah dari segi infrastruktur. Kebanyakan kilang memproses sawit berada dalam kawasan ladang dan tidak juga mempunyai kemudahan-kemudahan yang lengkap untuk kita menyediakan keadaan yang lebih orang bilang ni moden, iaitu kita perlukan internet, kestabilan bekalan elektrik dan juga kos pelaksanaan yang tinggi. Sebenarnya kita memang ke arah tersebut, tetapi buat masa sekarang ni masih di dalam perancangan lah. Terima kasih YB. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Datuk Haji Ahmad Amzad bin Muhammad Kuala Terengganu. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Jumlah keuntungan hasil pada penjualan 6 aset runcit KWSP di Lembah Kelang dan juga Johor ialah 46 juta ringgit. Dan kita memang akan menjual satu lagi aset di Kelana Jaya. Itu je jawapannya. Tapi kalau saya nak bagi ulasan sedikit, 6 aset itu cukup ya? Okey, terima kasih. Terima kasih. Kuala Terengganu. Terima kasih. Yang Dipertua, syarikat-syarikat yang berteraskan teknologi, terutamanya teknologi kawangan dan sektor dagang menyumbang pada kewujudan syarikat-syarikat berstatus unicorn di rantau Asia Tenggara. Kalau mengikut Credit Suisse, 26% daripada syarikat unicorn datang daripada kategori fintech ini. Kumpulan wang amanah pencen pernah melabur di dalam e-Dotco di dalam jumlah yang agak besar dan syarikat-syarikat unicorn ini perlukan pelaburan yang besar. Adakah KWSP bercadang untuk melabur juga di dalam syarikat-syarikat fintech yang berpotensi untuk mencapai status unicorn ini? Terima kasih. Sila Menteri. 6 aset runcit yang dijual tu bangunan Giant Bandar Kinrara, bangunan Giant Putra Height, bangunan Giant USJ, bangunan Giant Klang, bangunan Giant Ulu Klang dan bangunan Giant Plentong di Johor yang 46 juta ringgit keuntungan tadi itu. Kita jual kepada Sunway REIT Berhad, ya, Real Estate Investment Trust. Dan Sunway REIT Berhad ini 15.24% adalah dimiliki oleh KWSP. Jadi bukanlah dia hilang semua. Satu lagi aset runcit di Lembah Kelang, bangunan di Kelana Jaya kita akan jual kepada GLC. Yang saudara yang berhormat sebut tadi itu memanglah sebab KWSP sentiasa meluaskan portfolionya. Di antaranya, ya, saya bacakan di sini, instrumen berpendapatan tetap itu yang paling banyak lah, 45.5%, ekuiti tersenarai bursa 42.5% daripada total aset yang ada, ekuiti persendirian pun ada 3%, real asset 6%, instrumen pasaran wang 3%.
pelaburan luar negara pada 100% itu 34% yang selebihnya dalam negara. Jadi termasuklah Jawatankuasa Pelaburan akan membuat kajian atas cadangan yang berhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tebrau. Ya, terima kasih Datuk Speaker. Seperti yang kita sedia maklum, KWSP merupakan satu institusi yang sangat penting di Malaysia. Yang dianggap ada hampir 1 trilion aset dan memainkan peranan untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Maka soalan saya dua bab. Pertama, apakah peratus pelaburan KWSP di pasaran domestik Malaysia? Dan kedua, sekiranya ada pengurangan di dalam dana KWSP, baik dari segi kekurangan kutipan ataupun pengeluaran yang luar biasa keluar tu, bagaimana ini akan menjejaskan pulangan KWSP dan juga pembangunan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Saya ingin mengesahkan bahawa memang jumlah aset KWSP secara keseluruhan ialah 1 trilion ringgit. Ini agensi yang paling kaya di negara kita lah. Dan saya ingin menyatakan bahawa yang disebut tadi pelaburan ada dua jenis. Satu pelaburan kalau kita melihat hartanah lah, rujuk pada hartanah, pelaburan hartanah dalam dan luar negara. Di dalam negara 11 bilion ringgit. Antaranya ialah bangunan-bangunan KWSP yang ada di ibu pejabat dan juga di negeri-negeri. Dan hartanah KWSP di luar negara 30 bilion ringgit. Separuh daripadanya di United Kingdom dan salah satu yang terbesar, ya semua orang sedia maklum, Battersea. Projek itu telah siap dan begitu ikonik di UK. Jumlah 11.3441 bilion untuk jumlah aset hartanah. Dan setakat ini kita cukup menjaga segala pelaburan-pelaburan ini yang disebut tadi mengenai pelaburan berisiko tinggi lah, agak berisiko tinggi yang Kuala Terengganu cadang itu. Walau bagaimanapun kita akan tetap kaji cadangan itu. Terima kasih, Tebrau. Baik, saya Soalan jemput tambahan. Datuk Seri M. Saravanan Tapah. Dapat soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan nombor 9. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon keizinan Datuk Yang di-Pertua untuk menjawab secara bersekali soalan nombor 9 dan soalan nombor 26 daripada Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan Tapah. Silakan. Okey, terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, sehingga 31 Disember 2022, Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025 telah mencatatkan pencapaian kumulatif sebanyak 36%. Ini disumbangkan oleh 7 Trust Strategic Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025 berdasarkan analisis data pelaksanaan kesemua indikator prestasi utama Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025 bagi tahun 2020 telah berjaya dicapai, iaitu pencapaian kadar kecederaan pekerjaan pada tahun 2022 adalah 2.31 bagi setiap 1,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 2.42 bagi setiap 1,000 pekerja. Pencapaian kadar kecederaan maut pekerjaan pada tahun 2022 adalah 2.66 bagi setiap 100,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 3.38 bagi setiap 100,000 pekerja. Pencapaian 105% pelaporan kes penyakit dan keracunan pekerjaan telah direkodkan pada tahun 2020 iaitu 1,707 kes berbanding sasaran 10,201 kes. Melebihi sasaran. Dan juga sasaran 81% daripada tempat kerja yang diaudit oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan memperolehi tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang memuaskan pada tahun 2022 berjaya dicapai. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian juga mempunyai pelan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja termasuk menjaga kesihatan mental mereka. Antara langkah yang diambil adalah merangka beberapa program bagi menangani isu kesihatan mental
di tempat kerja di bawah pengurusan risiko kesihatan pekerjaan secara komprehensif yang merupakan salah satu program di bawah Trust Strategik 4 Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2021-2025. Tahniah juga kepada mantan menteri kita yang telah melancarkan program ini. Pelaksanaan Pelan Induk ini mendapat kerjasama yang menggalakkan daripada pemegang taruh utama termasuk agensi kerajaan, persatuan majikan, kesatuan sekerja, pertubuhan bukan kerajaan dan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Wakil kesemua pihak berkepentingan ini dilibatkan dalam proses pelaksanaan program dan aktiviti OSH MP25. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tapah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan tahniah kepada Kementerian Sumber Manusia atas pencapaian lebih kurang 36%. Satu pencapaian cukup berkesan. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita sebut isu pekerja dan keselamatan dan kesihatan kebajikan pekerja, ini sentiasa berkaitan kepada pekerja tempatan dan pekerja asing. Dan kita lihat imej negara kita tercalah apabila kita sentuh je pekerja asing di arena antarabangsa, khususnya bersama di antara negara-negara sumber dan juga setiap kali kita menghadiri ILO Convention. Maka Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kesukaran untuk kita memperbaharui MOU dengan negara-negara sumber apabila luputnya MOU. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Sumber Manusia pada tahun 2021 telah memperkenalkan satu aplikasi baru yang dikenali sebagai Working for Workers, di mana pekerja, tak kira sama ada pekerja tempatan atau asing, mereka boleh menghubung ataupun memberi aduan terus kepada kementerian tanpa melalui negeri-negeri berkaitan. Maka dengan adanya aplikasi ini, kita dapat respon dalam masa 7 hari setiap aduan, dan ini telah dipuji oleh seluruh negara-negara sumber termasuk ILO Convention. Maka hari ini saya ingin tahu apakah status terkini. Berapakah jumlah aduan kita terima setiap kali, ataupun adakah kita masih menggunakan aplikasi yang telah dipuji oleh semua negara-negara sumber ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Susunan soalan yang cukup baik. Silakan. Terima kasih YB Tapah. Walaupun soalan itu tidak berapa berkaitan dengan isu kesihatan kebajikan. Okey. Terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Saya tidak ada maklumat yang terperinci tentang isu ini, tapi saya akan meminta supaya status Working for Workers ini dapat dihantar secara bertulis kepada mantan menteri kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendang. Tambahan, terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak sentuh berkenaan dengan soalan yang dibangkitkan berkenaan dengan Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Baru-baru ini kita dah dapat maklumat yang dibentangkan melalui media bahawa bangunan KWSP terbakar. Saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri, piayawan yang ditetapkan oleh JKKP ataupun NKKP ini adakah mencapai tahapnya, kerana kemungkinan dia sudah haus ataupun exhausted atau perlu diperbarui. Kalau JKKP telah melaksanakan piayawan ini tapi tak dipatuhi, maknanya maintenance kepada KWSP itu perlu dipertingkatkan. Jadi saya nak tanya, adakah siasatan dibuat investigation untuk kes kebakaran bangunan KWSP? Dia melibatkan DOSH, dia melibatkan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh JKKP ini, baru mereka boleh beroperasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih mantan Timbalan Menteri. Jadi hari ini saya menjawab Menteri dan Timbalan Menteri sekali. Terima kasih atas soalan tambahan Pendang. Kita belum terima maklumat yang terkini atas hasil siasatan kebakaran. Tetapi kalau yang saya sebut tadi sebelum ini, bahawa setakat ini pencapaian yang telah dicapai secara kumulatif berdasarkan trust strategik tersebut, termasuk juga isu-isu tentang keselamatan ini, mencapai 36%. Walaupun sebenarnya target kita pada 2022 adalah 40%. So kita setakat ini kita dengan izin short kurang daripada 4% daripada target sebenar. Namun jika ada hasil siasatan terperinci tentang kebakaran baru-baru ini yang baru juga terjadi, kita akan maklumkan secara bertulis kepada YB Pendang. Okey, sekian. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya kemukakan soalan dengan pantun.
Rakyat tunggu dengan harapan penuh agar peruntukan diberikan kepada kami. Soalan saya nombor 10, mohon jawapan tuntas dari Menteri. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, MOTEK telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 40,000 bagi menaik taraf kemudahan awam di kawasan pelancongan tapak viewpoint Gunung Stong, Dabung, Kelantan. Sehubungan dengan itu, segala cadangan daripada Ahli Yang Berhormat boleh dibincangkan dengan Kerajaan Negeri Kelantan dan MOTEK bersedia untuk mempertimbangkan sebarang permohonan baru selaras dengan hala tuju dan keutamaan Kerajaan Negeri Kelantan melalui unit perancang ekonomi Negeri Kelantan bagi membantu menaik taraf infrastruktur kemudahan pelancongan di Parlimen Kuala Krai khususnya dan di Negeri Kelantan amnya. Kementerian ini melalui Tourism Malaysia juga akan secara berterusan menggandakan dan mengadakan usaha-usaha bagi mempromosi produk-produk dan destinasi pelancongan negara termasuk Gunung Stong bagi menarik pelancong tempatan dan luar negara. Inisiatif-inisiatif promosi yang diterajui oleh kementerian ini akan diteruskan menggunakan pelbagai platform termasuk media konvensional dan digital, penyertaan di pameran-pameran pelancongan dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha pelancongan antarabangsa. Sekian, terima kasih. Sila Kuala Krai. Terima kasih Timbalan Menteri. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya asalnya saya kemukakan kepada Menteri Ekonomi, tetapi dijawab oleh Menteri Pelancongan dan saya menyedari soalan seperti ini sepatutnya ditujukan kepada MOTEK. Tetapi tujuan saya ialah untuk agar Kementerian Ekonomi boleh merancang secara lebih holistik melibatkan pelbagai kementerian ataupun rentas kementerian seperti KPKT, MOT dan MOTEK sendiri. Kerana kawasan Gunung Stong secara khusus dan Pekan Dabung secara umum merangkumi fenomena tren tu dabung, menaik taraf kawasan stesen kereta api, penyediaan kemudahan asas melalui KPKT dan lain-lain, perlukan perancangan secara rapi dan tersusun untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Kerana Dabung adalah sebuah kawasan yang cukup berpotensi untuk dimajukan. Jadi soalan saya ialah, adakah pihak MOTEK mempunyai perancangan menyeluruh dengan mengadakan jalinan antara kementerian seperti MOT dan KPKT untuk menjadikan Dabung sebagai sebuah kawasan pelancongan yang menjadi tumpuan ramai dengan tarikan Gunung Stong yang mempunyai air terjun tertinggi di Asia Tenggara dan mempunyai flora dan fauna yang sangat menarik. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Satu pandangan yang cukup bernas. Kita di Kementerian MOTEK memang sedar betapa pentingnya untuk mengadakan kolaborasi di antara kementerian-kementerian yang lain kerana ini melibatkan pelbagai bidang. Dan kita juga di MOTEK sedar banyak tempat-tempat pelancongan di negara kita ini masalah dia dari segi infrastruktur dan kita perlu perbelanjaan untuk kita menaik taraf infrastruktur yang kita anggap agak lemah pada masa ini. InsyaAllah perkara ini kita akan bincangkan dengan serius di pihak kementerian untuk melihat bagaimana ada satu jalinan kerjasama strategik dengan kementerian-kementerian lain untuk kita memastikan setiap kerisauan terutamanya ahli-ahli parlimen di sini dapat diselesaikan, insyaAllah. Baik, sila Jelebu. Datuk Speaker, terima kasih kerana bagi peluang saya tanya soalan tambahan kepada Kementerian Pelancongan. Kerana ini menjadi satu perkara yang saya minatlah tu yang betul. Kerana kita harus terima hakikat bahawa produk pelancongan ini memberi pendapatan kepada penduduk sekitar dan juga kepada negara kita. Tetapi kalau imej kawasan pelancongan ini tidak dijaga dan tidak dinaik taraf, Datuk Speaker, jadi keadaan itu akan menjadi satu perkara yang boleh memburukkan orang kata apa, imej dan juga pandangan daripada rakyat luar. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, soalan saya Datuk yang betul. Kita ada banyak air terjun macam Stong, macam di Jelebu, banyak di pelbagai tempat banyak. Air terjun ini adalah produk pelancongan di bawah pemerhatian dan juga di bawah Kementerian Pelancongan. Tetapi untuk menjaga, menguruskan air terjun ini ada setengah tempat di bawah Jabatan Perhutanan dan di bawah Kerajaan Negeri. Soalan saya, ada tidak kementerian mengambil inisiatif untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri sama ada untuk outsource ataupun orang kata diswastakan pengurusan ini supaya keadaan pelancongan ini tidak lagi menjadi pertikaian di Dewan Rakyat. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. InsyaAllah bakal Menteri Besar Negeri Sembilan.
Ini tukang hujum yang nampaknya. Itulah yang seperti yang saya perkatakan tadi. Speaker, peraturan mesyuarat Speaker, Menteri menjawab tengok Speaker bukan tengok belakang. Ya, learn a word a day, learn a thing a day. Menteri-menteri, Yang Berhormat Buluran, jika ada satu pengajaran apabila menjawab soalan pandang Speaker. terima kasih. Silakan. Silakan. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Jelebu. Kita tahu kerisauan yang amat sangat terutamanya tempat-tempat tarikan di negara kita ini ialah dari segi infrastrukturnya. Itulah yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelebu. Keduanya juga kita sedar untuk kita memastikan setiap perkara-perkara yang dibangkitkan tadi, ianya perlu ada kerjasama jalinan strategik. Dan itu sebabnya saya rasa kerisauan ini kalau ada daripada pihak Kementerian Ekonomi dan juga pihak Kementerian Kewangan, ianya harus dilihat secara serius supaya kita dapat mengatasi dan seterusnya dapat address dengan izin perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Setakat ini memang setiap negeri yang ada di negara kita ini ada pengarah turismenya sendiri dan juga ada pengarah motek negeri. Dan mereka sentiasa berhubung dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana proses-proses penambahbaikan itu boleh berlaku dan apakah perkara-perkara yang tertunggak yang harus diselesaikan. Sekian, terima kasih, Datuk Speaker. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Sani bin Hamzah Hulu Langan. Tuan Speaker, Hamzan. Oh, Hamzan. Hamzan, bukan Okey, Hamzah. Pembetulan Hamzan. Kalau Hamzah, kita punya Ketua Pembangkang. Selamat datang Ketua Pembangkang. Silakan. Speaker, saya pandang Speaker ya. Pandang Speaker, tapi ingatan Parit Sulong. Soalan saya nombor seboleh. Silakan Menteri. Ada. Terima kasih. Ramai yang dah sakit mental, Speaker. Win. Silakan, silakan. Okey. Datuk Yang Dipertua, saya mohon keizinan Tuan Datuk Yang Pertua untuk menjawab pertanyaan Tuan Muhammad Sani bin Hamzan. Ya. Okey. Ulangan secara bersekali dengan soalan nombor 140 daripada Yang Berhormat Datuk IR Syahalmi bin Yahya Putatan bertarikh 7 Jun 2023 sebab lebih kurang sama. Silakan. Okey. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melaksanakan skim latihan industri dengan izin Industrial Training Scheme yang diperkenalkan dengan tujuan untuk membolehkan majikan mendapat bantuan kewangan sekiranya mereka ingin mengambil pelajar daripada universiti, college atau institusi latihan bagi tujuan latihan industri di syarikat mereka. Bantuan kewangan berbentuk allowance bulanan, maksimum RM500 sebulan, boleh dimohon menggunakan levy dan akan diberikan kepada pelatih sekurang-kurangnya antara 2 hingga 8 bulan sepanjang tempoh latihan industri mereka. Pada tahun 2022, Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau HRD Corp telah meluluskan seramai 6,243 bilangan pelatih bagi skim ini dengan bantuan kewangan sebanyak 10.97 juta. Manakala dari Januari hingga April tahun ini, seramai 3,787 bilangan pelatih telah menerima manfaat dengan bantuan kewangan sebanyak 7.42 juta. Pelaksanaan insentif ini telah membantu pelajar dalam menjalani latihan industri dengan syarikat daripada pelbagai industri dan seterusnya dapat melengkapkan serta mendedahkan mereka dengan alam pekerjaan. Selain itu, Kementerian Sumber Manusia juga melalui Talent Corporation Malaysia Berhad atau Talent Corp telah melaksanakan inisiatif program latihan industri berstruktur nasional dengan izin National Structured Internship Program MySIP semenjak tahun 2012 lagi. Program ini diperkenalkan sebagai langkah intervensi dalam memastikan graduan negara sedia industri dengan izin industri ready dengan penekanan kepada pendedahan awal dan pengalaman awal dunia pekerjaan sebenar sebelum menamatkan pengkajian. Sejajar dengan itu, MySIP menekankan elemen-elemen praktikal dan keboleh pasaran seperti pengalaman praktikal, kemahiran khusus, kemahiran teknikal, kemahiran insaniah dan kemahiran digital mengikut teknologi terkini. Kriteria pelaksanaan MySIP menetapkan latihan industri adalah sekurang-kurangnya selama 10 minggu
dan pelatih industri dibayar allowance bulanan minima sebanyak 500 sebulan bagi pelatih industri SKM 1 hingga SKM 4 dan minima RM600 bagi SKM 5, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Di pihak syarikat, inisiatif MySIP ini memberikan pelepasan cukai berganda ke atas allowance bulanan yang dibayar kepada pelatih industri dan pelepasan cukai sehingga RM5,000 ke atas latihan yang diberikan kepada pelatih industri. Sejak dilaksanakan pada tahun 2012, MySIP telah memberi manfaat kepada lebih 100,000 bakat graduan melibatkan pelbagai institut IPTA dan IPTS termasuk syarikat institut latihan TVET. Pada tahun 2022 sebanyak lebih daripada 700 syarikat telah mendapat manfaat daripada inisiatif ini seperti Petronas, Inari, Emerton Berhad, KPMG, PwC dan EY. Berdasarkan kepada laporan trend MySIP 2022, sebanyak 33% daripada pelatih industri mendapat tawaran pekerjaan terpertama di syarikat yang mereka menjalani latihan industri ini. Ini bermaksud lebih 3 daripada 10 pelajar yang menjalani latihan industri di bawah MySIP mendapat pekerjaan pertama di syarikat tempat mereka menjalani latihan industri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput ulangan. Terima kasih Yang di-Pertua. Nak tanya dengan Menteri. Jawapan dah canggih lah jawapan daripada Menteri itu. Cuma nak tahu, adakah potongan cukai ataupun grant khas ataupun insentif-insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada company-company ataupun syarikat-syarikat yang mengambil internship daripada pelajar-pelajar pengajian tinggi untuk bekerja ataupun untuk latihan. Latihan industri. Bila sebut parit sulung tadi gugup juga Yang di-Pertua. Yang itu. Sila jawab Menteri. Terima kasih Menteri. Terima kasih soalan tambahan daripada Hulu Langat. Seperti yang saya sebut tadi YB Hulu Langat, bahawa antara insentif yang diperkenalkan terutama kepada syarikat-syarikat yang membayar levy, mereka boleh menggunakan levy tersebut untuk membiayai mana-mana graduan kita yang membuat internship latihan perindustrian di syarikat tersebut dengan maksimum 500 sebulan. Itu melalui HR Recop yang mana syarikat membayar levy. Yang kedua, daripada Talent Corp, program MySIP itu, kita galakkan syarikat-syarikat untuk melatih graduan kita dan membayar, dan kita berikan pelepasan cukai berganda ke atas allowance bulanan dan juga pelepasan cukai sehingga RM5,000 ke atas latihan yang diberikan kepada pelatih. Itu antara insentif-insentif yang diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Okay. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya berharap soalan ini dapat dibangkitkan juga kepada perhatian Menteri dan rakan-rakan sejawat Kabinet. Pada tahun 2019, ketetapan Kabinet adalah untuk mewajibkan semua agensi kementerian untuk membayar anak-anak yang menyertai latihan amali ataupun dengan asasnya namanya internship berbayar. Dan pembayaran tersebut bukan sedikit, telah ada pindaan daripada RM300 ke dalam kadar purata RM850 ke RM900 bagi setiap pelajar yang menyertai latihan amali bawah agensi ataupun kementerian. Hari ini saya telah pun mendapat banyak mesej daripada anak-anak muda yang melalui latihan amali ini di bawah kementerian dan agensi kerajaan yang berduit tetapi tidak dapat bayaran 1 sen pun. Walhal keputusan Kabinet itu adalah keputusan tertinggi dan telah ubah kerajaan tidak ada pindaan keputusan Kabinet dan ada perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak KSN sendiri. Persoalan saya, mengapa masih ada kementerian dan agensi yang mengkhianati janji anak muda ini yang telah pun menyertai keluarga susah tidak berbayar. Saya harap isu ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Silakan, Menteri. Terima kasih YB Muar. Ini saya fikir ini satu peringatan yang agak penting untuk kita semualah, terutama kementerian-kementerian yang membuat latihan, memberi ruang kepada pelatih industri mereka untuk
mengkaji supaya dapat memberi allowance. Saya pikir juga belum ada akta yang khusus yang dibuat untuk memastikan bahawa pelatih industri kita, terutama anak muda ini, diwajibkan untuk dibayar allowance. Mungkin ini antara jugalah yang kita perlu ambil kira, ambil pandangan, dan saya pikir saranan daripada YB Muar ini akan diperhalusi dan kita akan bawalah di peringkat kementerian. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Hassan bin Saad Baling. Silakan. Datuk Speaker, tadi soalan dua-dua belah sana. Kita nak... Tak apa, hari ini kita start dengan Baling lepas. Silakan Baling. Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 12. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Amat Baling. Kerajaan sentiasa prihatin dengan kebajikan pekebun kecil getah yang mana pendapatan mereka akan terjejas apabila harga getah merosot. Seperti komoditi lain, getah asli berorientasikan ekspor di mana harganya bergantung kepada persetujuan di antara pembeli dan penjual dan ianya di luar kawalan kerajaan. Kerajaan sedar akan beban pekebun kecil ketika harga getah di pasaran rendah. Oleh itu, kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan paras harga pengaktifan PSP IPG sebanyak 20 sen, iaitu daripada RM2.50 ke RM2.70 sekilogram. Jumlah peruntukan yang disediakan adalah sebanyak RM350 juta seperti mata yang telah diumumkan di dalam Belanjawan 2023. Sekiranya paras harga pengaktifan PSP APG dinaikkan kepada RM3 sekilogram berbanding RM2.70 yang dilaksanakan pada masa ini, anggaran keperluan kewangan kerajaan pada tahun 2023 diunjurkan adalah sebanyak RM457 juta berdasarkan unjuran jumlah pengeluaran getah sebanyak 400,000 tan dengan harga purata SMR 20 ringgit Malaysia RM6.10 sekilogram. Buat masa ini, kerajaan tiada cadangan untuk menaikkan paras harga pengaktifan ataupun PSP. Sekian. Terima kasih. Terima kasih, Baling. Terima kasih, Pak Menteri. Harapan pengusaha getah dan penoreh agak tipis untuk menikmati harga yang dicadangkan. Lebih-lebih lagi keadaan harga barang dan keperluan harian naik begitu mendadak walaupun dinafikan oleh Menteri. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk memberi ataupun menyediakan peruntukan bagi pengusaha getah untuk mereka menukar kepada tanaman-tanaman lain seperti sawit? Kerana keadaan ini akan lebih parah masa-masa akan datang kalau harga yang ada sekarang ini tidak dinaikkan. Jadi apakah kerajaan bersedia untuk membantu mereka menukar kepada tanaman yang lain? Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Baling. Sebenarnya kerajaan sentiasa prihatin dengan pekebun-pekebun kecil kita ini di mana kita sentiasa memberikan intensif ataupun gelakan kepada kebun-kebun kecil kita ini supaya mereka ini membuat tanaman-tanaman sampingan di mana kita akan memberikan mereka juga subsidi, ya, seperti yang telah kita laksanakan. Dan kerajaan tidak juga menyarankan untuk mereka berpindah kepada tanaman sawit kerana
getah juga adalah merupakan satu keperluan untuk negara. Tetapi kita lebih kepada memberikan mereka ini galakan untuk terus mengeluarkan ataupun menjadi sebagai penuri getah dengan cara kita memberikan mereka intensif-intensif yang ada yang telah kita gariskan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Saya bergerak kepada Tuan Hassan bin Abdul Karim, Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 13. Program fasiliti sokongan akaun 2 ni atau yang dibuat oleh KWSP adalah program pembiayaan peribadi. Ianya bukanlah satu cagaran atau sandaran. Kemudian tidak betul jika ada keperluan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan yang tidak bersetuju kerana ia tidak berbangkit. Mereka kena bayar tiap-tiap bulan. Jika pembayaran mereka tidak dibuat setiap bulan, pihak bank perlu menunggu umur mereka 50 atau 55 barulah KWSP akan bayar. Saya ingin maklumkan bahawa FSA 2 ini telah dipohon oleh 150,154 orang. Tapi yang layak sebab kita benarkan hanya 40 ke 50 tahun untuk fasa pertama. Separuh daripadanya yang layak, Datuk Speaker, iaitu 76,018 orang dan jumlah amaun pinjamannya RM726,381,500 daripada Malaysian Building Societies, MBSB dan BSN. Terima kasih. Pasir Gudang. Ya, terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kemungkinan pencarum KWSP yang berhutang dengan bank kreditor ini yang kemudian tak mampu bayar balik, mereka ini semua akan terdedah kepada tindakan kebangkrapan? Terima kasih. Terima kasih. Maka kita ingin menasihatkan bahawa ahli-ahli KWSP yang hanya perlu sahaja pinjam dan ahli-ahli KWSP yang boleh membayar sahaja yang meminjam. Jika kita tidak ada keperluan untuk meminjam, janganlah pinjam. Kerana KWSP ini masih boleh dikeluarkan untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk pergi haji, untuk insurans tertentu, masih boleh keluar. Tapi untuk pinjaman peribadi itu kalau nak juga keluar, jadi dia tidak dijamin oleh KWSP. Kalau dia tak bayar, dia masih lagi boleh disenarai hitamkan, tapi bayarlah. Walau bagaimanapun akhirnya umur 50 dan 55 baru KWSP boleh mengeluarkan untuk dibayar pada bank jika mereka masih lagi tidak membayar. Sebelum tu tak boleh. Itu sebab dia bukan cagaran, Yang Berhormat Speaker. Sila benar. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, sahabat saya Pontian. Saya nak minta penjelasan dan memohon kementerian menyenaraikan pihak bank dan syarikat jaminan pembiayaan yang telah bersetuju dengan kaedah yang dicadangkan oleh pihak kerajaan ini. Seterusnya, adakah pihak kementerian, khasnya Kementerian Kewangan, untuk KWSP telah mengenal pasti pendekatan lain selain dari cagaran kepada bank untuk keperluan kecemasan? Misalnya seperti allocation, simpanan kecemasan seperti yang diamalkan di beberapa negara luar. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, MBSB dan BSN. Yang kedua, dia bukan cagaran. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Abdul Khalid bin Abdullah Rompin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 14. Terima kasih Menteri. Ya. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan berperanan dalam memastikan keterjaminan makanan seperti yang digariskan melalui plan jangka panjang Dasar Agung Makanan Negara 2021 ke 2030 bagi memastikan peningkatan produktiviti dapat dicapai. 5 teras dasar digariskan seperti berikut. Pertama, mendukung pemodenan dan pertanian pintar. Kedua, memperkukuh pasaran domestik dan meningkatkan hasil keluaran yang mempunyai permintaan tinggi. Ketiga, membangun bakat yang memenuhi permintaan industri. Keempat,
meningkatkan amalan pertanian dan sistem makanan yang mampan. Dan kelima, menyediakan ekosistem perniagaan yang kondusif dan kerangka institusi yang kukuh. Perancangan ini diberkukuhkan lagi melalui strategi khusus bagi 4 subsektor utama iaitu padi dan beras, buah-buahan dan sayur-sayuran, ternakan serta perikanan. Tumpuan utama bagi subsektor padi dan beras ialah melonjakkan produktiviti pengeluaran melalui pengurusan penggunaan tanah dan air yang lebih sistematik, penggunaan varieti padi yang dapat meningkatkan penghasilan, seterusnya mengurangkan hasil lepas tuai. Bagi mencapai sasaran kata sara diri 80% menjelang tahun 2030, perata hasil padi bagi setiap unit kawasan sawah padi akan dipertingkatkan kepada 5,3 tan metrik bagi setiap hektar yang diusahakan. Dan bagi subsektor buah-buahan dan sayur-sayuran pula, dan 2.0 menyasarkan SSR sebanyak 83,1% bagi buah-buahan dan sebanyak 78,9% bagi sayur-sayuran menjelang tahun 2030. Kementerian komited untuk memperkasakan pengusaha agromakanan dalam meningkatkan produktiviti